Okey, seterusnya kita pergi kepada sebab defisit akaun semasa. Okey, apa itu defisit? Defisit maksudnya kurangan ataupun negatif. Okey, kurangan. Okey, kalau sebuah negara tu dia buat perniagaan, duit yang dia kena bayar lebih banyak daripada duit yang masuk. So maknanya duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. So dia dah rugi. So kita kata kenapa sebab, apa sebab menyebabkan akaun semasa ni defisit, dia berlaku negatif. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama, permintaan yang rendah untuk ekspor. Okey, yang ni dia berlawanan dengan yang tadi kan. Okey, so yang ni ekspor berkurang. Sebab apa orang tak beli barang kita? Kenapa orang tak beli barang kita? Okey, yang pertama sebab barang kita ni tak boleh berdaya saing dengan barang dari luar negara. Sebab barang kita ni dia kurang productivity, kurang kualiti dia kurang, tak ada teknologi. Okay, so dia tak boleh bersaing. Okay, so dia menyebabkan permintaan terhadap ekspor akan berkurang. Okay, harap faham Okay, seterusnya kenaikan nilai mata wang Malaysia. So bila mata wang Malaysia naik, mata wang kita akan jadi mahal. So bila mata wang kita jadi mahal, barang kita pun akan jadi mahal. So bila kita jual kat negara lain, barang kita ni akan jadi mahal. So orang nak tak beli barang kita yang mahal ni? Tak nak. Jadi permintaan terhadap ekspor akan menurun. Okey, seterusnya penurunan pendapatan negara-negara yang mengimport. Contohnya kita tengok macam COVID-19 ni, banyak negara yang mengalami kemisitan. Contohnya lebih-lebih lagi macam negara-negara yang terkenal dengan ekonomi dia yang bagus. Contohnya macam Amerika Syarikat, okay, dan China. Ni adalah kuasa ekonomi dunia. So bila kita tengok dua negara ni, bila dua negara ni dia jatuh, ekonomi jatuh, dia memberi kesan kepada banyak negara-negara yang lain. Sebab apa? Sebab dua negara ni dia merupakan pengimport terbesar. Dia mengimport barang-barang dari negara-negara lain. Faham tak? So bila negara macam US dan China ni merundum, ekonomi dia merosot, dia tak, pendapatan dia menurun, dia turut menyebabkan permintaan terhadap dia kurang membuat permintaan terhadap dia kurang mengimport barang-barang dari negara lain. Salah satunya adalah negara kita lah. Okey, so negara kita ni dia tak beli barang dari negara kita. Jadi permintaan terhadap ekspor kita akan menurun. Okey. Okey, yang seterusnya adalah permintaan yang tinggi untuk import. Okey. So import ni kita kata yang kita masih lagi dalam defisit. Defisit imbangan akaun semasa. Aliran wang keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk. Salah satu sebabnya adalah import kita meningkat. Kita lebih banyak membeli barang. Kenapa kita lebih banyak membeli barang dari luar negara? Okey, yang pertama, orang Malaysia ni suka membeli barang dari luar negara. Dia lebih mengutamakan barang import berbanding negara tempatan. Berbanding barang tempatan. Contoh macam kereta. Dia lebih suka kereta Honda, Proton, dia lagi suka kereta Honda, kereta Merc, kereta BM berbanding dengan kereta tempatan. Jadi yang ni menyebabkan aliran wang keluar, dia akan menyebabkan defisit dalam akaun semasa kita. Okey, yang kedua adalah permintaan import barang pengantara dan barang modal. Okey, barang pengantara ni maksudnya adalah barang tengah. Contoh macam kita kata besi. Barang yang tak ada pun dekat negara kita. Ada setengah besi tak ada dekat negara kita. Ada setengah barang tu tak ada pun dekat negara kita. Kita terpaksa membeli dari negara lain. Dan juga barang modal. Barang modal ni contohnya macam mesin. Ada teknologi-teknologi yang tak ada dekat negara kita. Kita nak buat baju, kan? Nak buat baju, contohnya nak buat baju, tapi kita tak ada mesin nak buat baju ni. Jadi kita terpaksa membeli mesin dari negara lain. Okey. Barang pengantara ni maksudnya barang tengah. Kita nak buat kereta tapi kita tak ada besi. Jadi boleh tak buat kereta? Tak boleh. Jadi kita terpaksa membeli besi dari negara yang ada. So berlaku peningkatan permintaan terhadap barang pengantara dan barang modal. Okey. So kita mengimport barang-barang, bukan barang akhir, barang dasar, tapi barang seperti macam mesin dan juga barang tengah atau barang pengantara. Okey, seterusnya lah kenaikan nilai mata wang Malaysia. Bila mata wang kita naik, barang kita akan jadi mahal. So bila barang kita mahal, barang kita tak boleh jual kat negara lain. Barang kita mahal, kita tak boleh jual kat negara lain. Faham tak? Sebab orang tak nak pun beli barang kita yang mahal tu, sebab mata wang kita dah naik. Dan ni menyebabkan
barang import yang masuk ke negara kita tu dia jadi lebih murah. Sebab disebabkan barang kita mahal, so bila barang import tu masuk ke negara dia jadi lebih murah. Jadi orang lagi suka beli barang import. Okey, seterusnya masih lagi dalam deficit account semasa. Okey, so yang deficit account semasa maknanya aliran wang keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk. Permintaan terhadap ekspor kita permintaan terhadap ekspor kita menurun dan permintaan terhadap import meningkat. Permintaan ekspor menurun, permintaan import meningkat. Okey. Alright. So, kenapa defisit ni berlaku? Sebab penurunan produktiviti boleh disebabkan buruh kurang mahir. So, bila buruh kita kurang mahir, dia menghasilkan barang yang kurang berkualiti, kurang berteknologi. Jadi bila barang kita ni kurang berteknologi, kurang ada R&D, dia macam tidak berkualiti, jadi permintaan terhadap ekspor kita akan menurun. Okay. Alright, so bila permintaan ekspor kita menurun, orang lebih gemar membeli barang dari luar negara berbanding daripada barang. Permintaan terhadap ekspor akan menurun. Jadi ini menyebabkan aliran wang masuk akan berkurang. Permintaan ekspor menurun, orang kurang membeli barang kita, jadi aliran wang masuk akan berkurang. Okay, yang kedua, penggunaan kaedah pengeluaran yang kurang efisien yang membawa kepada pengurangan keluaran. Dia guna kaedah pengeluaran yang tradisional, yang lama, barang tak berkualiti kan. Buat lambat. Bila buat lambat, kos pun tinggi. Okay, tak cost efficient. So bila tak cost efficient, dia menyebabkan harga barang tu jadi mahal. So bila kita jual, ada tak orang nak beli? Tak nak. Sebab barang kita outdated. Digunakan kaedah yang lama. Orang nak yang update punya. Okay, so permintaan terhadap ekspor kita akan menurun. So ini menyebabkan aliran wang masuk akan berkurang. Okay, seterusnya peningkatan pembayaran pendapatan primer dan sekunder. Okay, primer maksudnya produktif, sekunder maksudnya tidak produktif. Yang ni primer maknanya kita meletakkan sesuatu untuk mendapatkan balasan. Yang ni kita tidak membuat apa-apa tapi kita dapat balasan dia. Okay. Alright. So dia kata contohnya kat sini, kita lebih banyak membayar, peningkatan pembayaran pendapatan primer dan sekunder. Okay. Pendapatan primer ni maksudnya gaji kan, gaji. Okay. So kita lebih banyak membayar gaji warga asing, kan? Kita lebih banyak membuat pembayaran pendapatan primer. Okay. Contohnya, dia kata kiriman wang oleh rakyat asing yang bekerja dekat sebuah negara. So dia kirim wang tu keluar negara. Jadi ni menyebabkan ni adalah pendapatan sekunder. Okay, kiriman wang. Okay, yang ni pula lebih banyak keuntungan yang dibawa keluar oleh pelabur asing. Dia datang kat negara kita, dia buat pelaburan, lepas tu dah cukup masa, pendapatan tu dia bawa keluar. Maknanya kita tak ada pendapatan kita, tapi dia bawa keluar pendapatan tu keluar ke negara dia. Faham tak? So maknanya pelabur asing tu dia masuk ke negara dia, membawa pulang keuntungan dia. Okay, so tapi kita tak dapat pendapatan, tapi dia je yang dapat pendapatan. Kalau kita membuat pelaburan dekat negara lain, tu pendapatan kat negara kita. Tapi sekarang ni situasi dia, pelabur asing dia membuat pelaburan dekat negara kita. Okay, so bila dia buat pelaburan kat negara kita, dia membawa pulang keuntungan tu balik ke negara dia. Okay, so ni menyebabkan dia membawa keluar wang itu. Bila dia keluar sahaja wang itu, dia keluar dari negara kita, dia adalah aliran wang keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk. Okey. Okey, seterusnya kurang inovasi dan R&D. So yang ni pun dia menyebabkan permintaan terhadap ekspor kita menurun. Sebab apa? Kita kurang membuat R&D. Produk kita produk kita ni tak updated mengikut pasaran, mengikut permintaan. Tahap inovasi kita masih lagi tahap rendah. Kita tak boleh bersaing dengan negara-negara lain. Contoh kita mengeluarkan kereta, kita masih lagi keluar kereta yang tak jimatkan minyak. Padahal negara-negara lain dah lama dah yang banyak dah negara yang keluarkan teknologi jimat minyak. Jadi boleh tak kita jual kereta kita? Tak boleh, tak ada orang beli. Sebab dia kata dah bukanlah lagi up to date. Sebab kan kita tak buat
basi. Contohnya macam negara lain semua dah keluarkan kereta terbang. Malaysia je tak keluarkan lagi kereta terbang. Jadi boleh tak kita jual kereta kita yang tak boleh terbang tu kat negara lain? Tak boleh. Sebab orang kata kereta lain semua dah terbang. Apa aku nak beli kereta yang tak boleh terbang? Kan? Okay, so keadaan ni menyebabkan barang kita tu tak nak orang beli pun. So dia akan permintaan jatuh. Lepas tu menyebabkan barang kita tak boleh jual. Jadi pendapatan negara kita pun akan berkurang. Aliran wang masuk akan berkurang. Okay, seterusnya kita kata kita pergi kepada implikasi defisit akaun semasa. Kesan defisit akaun semasa. Okey, apa kesan dia bila aliran wang kita keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk? Okey, yang pertama, pendapatan negara kita menurun sebab permintaan terhadap ekspor menurun. So bila permintaan terhadap ekspor menurun, kita tak boleh jual barang. Bila kita tak jual barang, kita tak ada pendapatan. So ini menyebabkan pendapatan negara kita akan menurun. Okey. Okay, bila ekspor kita menurun, permintaan tak ada, ekspor kita menurun, boleh tak kita jual barang? Tak ada. Permintaan tak ada, tak jual barang. Bila tak jual barang, perlu tak lebih ramai pekerja? Tak perlu ramai sangat. Kita buang je pekerja-pekerja yang tak perlu ni. Ikut je berapa banyak keuntungan. Jadi yang tak perlu ni menyebabkan kadar pengangguran akan meningkat. Okay, so ramai kena buang kerja kan. Macam sekarang ni, situasi sekarang COVID-19, ramai kena buang kerja, betul tak? So apa jadi? Apa kesan dia? Bila dia tak ada pendapatan, bila dia kena buang kerja, dia tak ada pendapatan. Dia tak boleh beli barang. Bila tak boleh beli barang, dia menurunkan taraf hidup dia. Contohnya dia duduk membanglo. Tapi disebabkan dia kena buang kerja, dia terus pindah ke rumah kos rendah. Jadi dia menurunkan taraf hidup dia. Okey, seterusnya penurunan kadar pertukaran asing. Yang pertama tadi kita kata, bila kita ekspor kita meningkat, permintaan terhadap RM pun akan meningkat kan. Terus sekarang ni kita tak jual barang. Orang tak beli pun barang kita. Nak tak diminta RM kita? Taklah kan. Mestilah dia akan mengurangkan permintaan terhadap nilai mata wang kita. Dia akan, bila dia tak beli barang Malaysia, dia akan kurang buat permintaan terhadap RM sebab dia nak bayar guna RM kat kita. So sekarang ni bila dia tak beli barang kita, so permintaan RM pun akan menurun. So ni menyebabkan nilai mata wang kita pun akan menurun. Okey?